Ya, Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam segmen Biro Kawalan Narkotik ya. Ini berkenaan dengan pengenalan dadah dan kesan-kesan dadah siri pertama seperti kita berikan di awal rancangan pada pagi tadi bersama dengan kita pada pagi ini. Ya, baik kita bawa ke studio pada pagi ini iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Awang Haji Zul Hamaizi bin Haji Abdul Hamid merupakan Pegawai Narkotik Kanan. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan. Alhamdulillah. Baik. Pada pagi mengucapkan sebelumnya ribuan terima kasih atas kesediaan Tuan bersama kita pada pagi ini. Dan kita akan bawakan, betul ya Tuan, tajuk kita pengenalan dadah dan kesan-kesan dadah. Ya, merupakan betul. siri pertama. Ya, betul. Ya. Jadi bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Kita teruskan saja. Ya, betul. Kita teruskan saja untuk kita serahkan kepada Yang Mulia Tuan Awang Haji Zul Hamaizi. Jadi seperti yang kita ketahui, memang mengenai dengan pengenalan tentang kesedaran pendidikan dadah ini, kita ambil perhatian ya dan mengambil serius mengenainya, apatah lagi di negara Brunei Darussalam. Jadi kita terus berikan kepada Yang Mulia Tuan Awang Haji Zul Hamaizi ya untuk memberikan sedikit penerangan mengenai dengan dadah ini Tuan. Silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu bagi pihak Biro Kawalan Narkotik ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei menjemput dan memberi peluang kepada cawangan pendidikan pencegahan dadah dalam wawancara pada pagi ini di dalam membincangkan topik pengenalan dadah dan kesan-kesan dadah. Jadinya apa dia dadah? Okay. Dadah merupakan apa jua bahan kimia sama ada asli atau tiruan atau tumbuhan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia dengan apa cara sekalipun yang akan mengubah fungsi, tingkah laku, perasaan dan pemikiran seseorang. Jadi Tuan, kadang-kadang banyak faktor ataupun penyebabnya ya. Kita ingin mengetahui apakah sebabnya seseorang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini. Okey. Sebabnya seseorang terlibat dengan penyalahgunaan dadah di antaranya adalah pada kebiasaannya ada ingin tahu dan mencuba. Dan juga selain itu masalah rumah tangga atau keluarga. Dan ada juga yang kecewa dengan kehidupan dan mudah terpengaruh dengan kawan-kawan dan maupun terikut-ikut kawan-kawan. Ya, jadi itu antara sebab-sebabnya kenapa ya individu ini yang telah pun terjerumus ni kita ni ataupun terjebak dengan penyalahan gunaan dadah. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, ada antaranya ingin tahu dan ingin mencuba ya. Betul. Dan juga ada masalah-masalah lain dan juga terpengaruh kawan-kawan. Ini adalah antara yang sering kita dengarkan ya. Betul. Ya. Perkara ini sering terjadi di mana-mana sebetulnya. Betul. Bukan sahaja di tempat kita ataupun negara kita, di mana-mana isu ini sering berlaku sebetulnya. Ya. Dan ini tergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Betul. Dan pada pagi ini kita juga akan bawakan petikan video ya. Akan kita saksikan bersama Auda. Ya, nanti kita akan kongsikan satu video yang mungkin kita akan mainkan sebentar lagi. Jadi setelah dinyatakan tadi apa penyebab-penyebabnya mereka ini terlibat ya dalam penyalahgunaan dadah. Apakah sebetulnya ni jenis-jenis dadah yang yang disalahguna ni di negara Brunei Darussalam ni Tuan? Okey, di antara jenis-jenis dadah yang disalahgunakan di negara Brunei Darussalam di antaranya adalah methamphetamine yang memang famous lah. Iaitu syabu. Dan di antara keduanya adalah cannabis maupun ganja. Okay? Dan yang ketiganya adalah ecstasy dan empatnya adalah inhalant. Inhalant merupakan adalah bahan-bahan yang menghayalkan. Ia bukannya dadah tetapi adalah bahan-bahan yang menghayalkan daripada bahan kimia. Baik, sekarang Auda dapat kita saksikan juga paparan di skrin gambar, TV kita. Baik, kita ingin mengetahui apakah maknanya ya? Apakah maknanya menyalahgunakan dadah ini Tuan? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Terima kasih, Alhamdulillah. Makna penyalahgunaan dadah dalam bahasa Inggeris adalah misuse of drug atau drug abuse. Okay. Penyalahgunaan dadah terkawal boleh mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna. Akibatnya boleh menjadikan pengguna ketagih kepada dadah tersebut.
itu dia antara penyebab-penyebabnya dan maknanya sebetulnya. Ya, makna penyalahgunaan dadah. Jadi sebelum itu kita ni saksikan sekali lagi video yang akan kita paparkan. Kita saksikan bersama. Biro Kawalan Narkotik ditubuhkan pada 1 hari bulan Oktober 1988. Apa dia dadah? Dadah merupakan apa jua bahan kimia. Dadah ekstasi adalah jenis dadah yang terlarang di negara Brunei Darussalam. Asap ganja mengandungi karsinogen yang tinggi dan ia juga penyebab penyakit kanser. Dadah sabu adalah sejenis dadah. Bahan inhalant memberikan kesan kerosakan pada otak. Apa dia sedikit dadah antarabangsa? Jenis-jenis dadah kelas A di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah adalah Mengenai dengan salah satu seksyen di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 di bawah Seksyen 6 dalam kurungan B kecil. Akta di bawah Seksyen 6 kurungan A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 iaitu di bawah Seksyen 7 Akta Penyalahgunaan Dadah iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Ya, itu dia audio sedikit perkongsian informasi yang dapat kita tonton bersama seperti tadi yang dibawakan menerusi insert video yang kami bawakan pada pagi ini. Jadi kita sekarang masih lagi bersama Auda dalam segmen Biro Kawalan Narkotik dan bersama kita pada pagi ini kita bawa ke studio iaitu Yang Mulia Awang Haji Zulhamaizi bin Haji Abdul Hamid merupakan pegawai narkotik kanan dan kita membahaskan ataupun kita memperkatakan mengenai dengan pengenalan dadah dan kesan-kesan dadah siri pertama ini. Betul. Jadi kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan ataupun kemusykilan yang ingin kita tanyakan sendiri ya Mahira. Ya, dan seperti kita ketahui dadah ni merupakan salah satu bahan yang boleh membawa kerosakan kepada kehidupan individu yang terlibat seperti telah dinyatakan tadi ada beberapa penyebab-penyebab ni kenapa mereka terlibat dengan dadah. Jadi apa sebetulnya bahayanya ni tuan menyalahgunakan dadah ni? Okey. Alhamdulillah apa yang bahayanya penyalahgunaan dadah adalah di antaranya pengguna hanya akan mengalami keseronokan yang tidak terhingga akan tetapi hanya dapat dirasai pada pengambilan dadah yang pertama kali sahaja. Okey. Dan penagih akan menjadi terlalu bergantung kepada dadah dan apabila ini terjadi tabiat penagihan atau penggantungan kepada dadah akan menjadi sukar untuk dihilangkan. Sekiranya penagih tidak mengambil dadah secara berterusan, mereka akan mengalami kesan pengunduran, withdrawal symptoms. Contohnya seperti mata berair, muntah-muntah, menggeletar seluruh badan dan sebagainya. Jika pengambilan dadah secara berterusan juga dan berlebihan boleh menyebabkan penyakit kulit dan kematian mengejut. Di samping bagi menampung keperluan kewangan untuk mendapatkan dadah, ianya boleh mendorong seseorang penagih untuk bertindak di luar jangkaan seperti menjual barang perabot di dalam rumah atau barang kemas keluarga atau apa saja yang boleh dijual. Dan kehilangan peluang untuk melanjutkan pelajaran juga ke luar negara dan memperolehi pekerjaan. Itu adalah di antara sebab-sebab bahaya menyalahgunakan dadah. Iya. Jadi betapa bahayanya sebetulnya Auda jika seseorang itu terlibat ya tuan ya dengan percubaan kali pertama dan kesannya akan berpanjangan sebetulnya. Jadi perlunya kita ambil iktibar pada apa yang telah pun dijelaskan dan kita lanjutkan lagi. Mungkin tuan dapat menjelaskan mengenai dengan jenis-jenis dadah yang disalahgunakan di negara Brunei Darussalam seperti yang dimaksudkan. Okey.
Di antara dadah-dadah yang disalahgunakan di negara Darussalam, salah satunya adalah dadah metamfetamin ataupun syabu. Syabu merupakan dadah jenis stimulan dan dikategorikan di bawah dadah jenis kelas A. Nama-nama lain bagi dadah syabu adalah ais, batu, kaca, kristal, barang, tawas, ajinomoto, nasi lemak, lauk putih, nasi katup, Easy 5, Easy 10 dan Easy 20. Dan bentuk dadah syabu adalah seperti pecahan kristal atau serbuk dan berwarna putih atau coklat atau kelabu kekuningan. Dan dadah ini merupakan dadah jenis sintetik, iaitu dadah buatan manusia, bukan daripada tumbuh-tumbuhan. Dan di antara isi kandungannya adalah seperti pil ubat batuk, dicampur lagi dengan asid bateri, penyuci longkang, minyak tanah dan antifreeze. Selain itu juga dadah syabu biasanya akan dijual bercampur dengan slimming salt, tawas, aimo dan super glue. Okay. Dan cara pengambilan syabu selalunya digunakan dengan cara menghidu, dihisap atau disuntik. Kesan jangka masa pendek, kesan-kesan negatifnya adalah perubahan corak waktu tidur. Pada biasanya kalau orang yang normal tidur di sebelah malam, tetapi kalau pengguna dadah syabu biasanya diorang siang tidur, malam yang berjaga, aktif. Okay. Dan terlampau cergas atau hyperaktif, biasanya diorang ini sentiasa bekerja disebabkan diorang boleh mampu dia tidur 2 ke 3 hari. Kesan-kesannya. So jadinya untuk mengisi masa, biasanya diorang akan mencari aktiviti sama ada mencuci kereta, ada yang sampai ke 5 buah kereta. Dan meningkatkan keganasan, kelakuan yang sukar diramalkan. Memang ada juga memang ada keganasan tanpa disedari berlaku kepada pengguna dadah syabu. Dan turut berat badan secara mendadak serta kurang selera makan. Kesan lain seperti berhalusinasi, kekeliruan serta boleh menyebabkan kematian juga. Kalau kesan jangka masa panjang, tekanan darah dan jantung meningkat, merosakkan pembuluh darah di dalam otak yang mana boleh menyebabkan strok dan boleh membawa maut. Dan pengguna dadah bagi wanita yang mengandung boleh membawa komplikasi kepada kesihatan pada anak dalam kandungannya, seperti kurang berat badan dan lahir pramatang. Dan beralih kepada dadah jenis cannabis ataupun ganja, ia merupakan dadah jenis daripada tumbuh-tumbuhan yang berasal daripada pokok ganja. Dan ianya mempunyai bilangan daun yang ganjil, di antaranya 3, 5, 7, 9 dan 11. Dan dikategorikan juga di dalam dadah jenis kelas A. Nama-nama lain bagi dadah ganja adalah seperti G, weed, pot, Mary Jane, joint, marijuana, gulayan, rumput, sayur, grass dan serunding. Ganja merupakan dadah yang paling disalahgunakanlah di seluruh dunia, dan cara pengambilan dadah ganja adalah seperti digulung seperti rokok atau menggunakan alat pipe yang dipanggil bong. Dan kesan jangka masa pendek bagi dadah ganja adalah hilang kawalan penglihatan atau serta pendengaran, mudah merasa mengantuk, mata akan menjadi merah, mempercepatkan degupan jantung. Malahan dalam masa jam pertama selepas menggunakan dadah ini, penggunanya akan mendapat risiko serangan jantung sebanyak 5 kali ganda. Prestasi sekolah atau kerja menurun, melemahkan daya ingatan dan melemahkan daya penyelesaian masalah. Dan bagi kesan jangka masa panjang, penggunaan dadah ini secara berlarutan boleh menyebabkan fikiran menjadi abnormal atau kurang siuman. Ganja boleh merosakkan paru-paru dan jantung, yang mana asap tersebut mengandungi kadar karsinogen atau penyebab kanser yang sangat tinggi. Ini adalah berbanding lagi jika dibandingkan dengan asap rokok, asap ganja lebih cepat merebaknya. Seseorang itu jika pengambilan ganja akan merebak penyebab kanser yang lebih cepat lagi daripada kerosakan kepada paru-paru dan jantung. Dan dadah ini juga boleh menyebabkan bisul, ulcer di dalam parut. Ya, itu antara kesan jangka masa panjang ya. Tidak kita sedari kadang-kadang Mahirah ya. Betul.
perkara ini memberikan impak ataupun kesan yang sangat berbahaya kepada setiap individu yang menggunakan, terutama sekali menggunakan dadah tersebut seperti yang telah Tuan jelaskan ya. Antaranya ini kesan jangka masa pendek ya Tuan ya. Hilang kawalan penglihatan serta pendengaran. Ini sahaja dugaan yang diberikan itu sudah cukup memberikan impak yang begitu serius. Mendalam bagi setiap manusia lah ya. Belum lagi dengan kesan-kesan yang lain macam mudah merasa mengantuk dan juga mata akan menjadi merah dan percepatkan jantung. Itu antara pengganggu ataupun memberikan kesan yang negatif pada kesihatan. Betul sekali. Jadi itu antara jenis-jenis dadah yang disalahgunakan ya di negara Brunei Darussalam. Dan ialah tadi ada juga disebutkan sini ada melibatkan mungkin anak-anak sekolah ya. Prestasi sekolah atau kerja menurun, melemahkan daya ingatan dan juga melemahkan daya penyelesaian masalah. Jadi memang ada peranan guru-guru juga di sekolah ialah untuk mendidik dan juga memberikan satu penyedaran lah kepada penuntut khususnya untuk memberikan mereka nasihat supaya tidak melakukan perkara-perkara yang terlarang ini. Jadi mungkin daripada pihak Biro Kawalan Narkotik sendiri, apa antara inisiatif-inisiatif yang telah pun dilakukan, mungkin ada program-program lain yang untuk memberikan penyedaran kepada anak-anak inilah. Alhamdulillah pihak Biro Kawalan Narkotik terutamanya di cawangan pendidikan pencegahan dadah mempunyai inisiatif-inisiatif tersendiri, iaitu memang memberikan maklumat mengenai dengan penyalahgunaan dadah ini kepada masyarakat sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, institusi tinggi maupun jabatan-jabatan kementerian-kementerian dan swasta. Inisiatif BKN memang membagikan taklimat ataupun bagi jarawara dan di samping ke sekolah-sekolah terutama kepada penuntut-penuntut, dan juga BKN memang mempunyai ada kolaborasi dengan pihak Kementerian Pendidikan, iaitu di dalam di bawah bahagian kerjaya dan kaunseling di bawah Kementerian Pendidikan, iaitu salah satunya program Sinar, iaitu outreach kepada penuntut-penuntut di bawah di peringkat umur di tahun-tahun yang tertentu, dibagi tahu mereka ini bersama-sama agensi lain mengenai dengan masalah-masalah sosial pada masa ini, terutama salah satunya adalah penyalahgunaan dadah lah yang berlaku di sekolah-sekolah. Dan audio berikutnya kita akan paparkan satu kita paparkan ataupun kita akan dapat menyaksikan satu lagi yang ini mengenai dengan aktiviti ataupun operasi Musang King. Tuan ya. Jadi baik Auda, jadi kita saksikan bersama. Jadi kita masih lagi terus sebetulnya dalam membincangkan ataupun membicarakan mengenai dengan pengenalan dadah dan kesan-kesan dadah ini Auda. Jadi kita saksikan bersama.
Ya, Alhamdulillah demikian tadi kita sama-sama menyaksikan satu paparan video mengenai dengan operasi Musangking ya. Jadi kita berbalik kepada Yang Mulia Tuan Awang Haji Zulhamaizi bin Haji Abdul Hamid, itu pegawai narkotik kanan, untuk seterusnya di dalam tajuk kita pengenalan dadah dan kesan-kesan dadah untuk siri pertama. Apakah saranan yang mungkin akan dapat disampaikan kepada penonton kita ni pada pagi ini, Tuan? Silakan. Terima kasih. Ya. Sebagai mengakhiri wawancara pada pagi ini, cawangan pendidikan pencegahan dadah menyeru kepada orang ramai jika ada mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat yang berhubung kait dengan penyalahgunaan dadah, agar dapat menghubungi melalui talian 244-8877 iaitu waktu pejabat, atau hotline 8777-444 di luar waktu pejabat. Semoga dengan adanya kerjasama daripada orang ramai akan dapat menghindari masyarakat terjerumus dengan penyalahgunaan dadah, dan kepada masyarakat cakap indah arah dadah, say no to drugs, hidup sihat tanpa dadah, keluargaku bahagia tanpa dadah. Baik, terima kasih di atas perkongsiannya. InsyaAllah untuk mengikuti siri kedua nanti, lanjutannya, juga pada tajuk yang sama ya Tuan ya. Kita akan bersama lagi Auda bersama dengan tim daripada Biro Kawalan Narkotik kita. Walaupun sampai pagi ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Awang Haji Zulhamaizi bin Haji Abdul Hamid, merupakan pegawai narkotik kanan. Kita ucapkan ribuan terima kasih Tuan ya. InsyaAllah di lain kesempatan jumpa lagi. InsyaAllah. Ya.